Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu kajian berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Kumpulan kami akan memfokuskan kajian terhadap pelajar tahun 1 dan juga tahun 2 bagi Fakulti Pengurusan Teknologi dan juga Perniagaan. Berikut merupakan antara ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Najib bin Nasir, Ahmad Tarmizi bin Nawai dan saya Muhammad Hafiz Syukri bin Arafat dan seterusnya Muhammad Aslam bin Abdul Salam. Bab 1. Pengenalan. Baik, latar belakang daripada kajian kami ialah berdasarkan tiga ini, iaitu menurut Gaul 2020, golongan pelajar lebih cenderung menyumbang kepada masalah mental yang mempengaruhi peringkat kehidupan mereka. Seterusnya ialah menurut Ramachandran dan Aguirre 2018. Pelajar yang melanjutkan pelajaran ke tahap pengajian tinggi mendatangkan tekanan buat mereka ekonoran daripada penghadapan persekitaran pendidikan dan persekitaran sosial di IPT. Baik, yang terakhir ialah pembelajaran menjadi salah satu aspek yang berkait rapat dengan tekanan yang dihadapi oleh pelajar. Okey, seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat tiga, iaitu mengenal pasti tahap stres berdasarkan faktor persekitaran pelajar. Seterusnya ialah mengenal pasti tahap stres berdasarkan faktor personaliti individu pelajar tersebut. Seterusnya ialah mengenal pasti hubungan antara tahap stres berdasarkan faktor persekitaran dan personaliti individu tersebut, iaitu pelajar. Baik, yang terakhir ialah personaliti kajian. Apa yang kami perolehi daripada kajian ini, iaitu yang pertama, bagaimanakah tahap stres pelajar ini berdasarkan faktor persekitaran yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya ialah bagaimanakah tahap stres pelajar ini berdasarkan faktor personaliti individu itu masing-masing. Yang terakhir ialah apakah terdapat hubungan antara tahap stres berdasarkan faktor persekitaran dan personaliti individu dengan pelajar tahap 1 dan 2 di Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan di UTHM. Seterusnya, bab 2 adalah berkaitan dengan metodologi kajian. Jadi, untuk kami analisis item yang digaji, satu set borang soal selidik telah diagihkan kepada responden sasaran, iaitu pelajar tahun 1 dan tahun 2 dari Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan melalui platform atas talian secara Google Form ataupun melalui QR Code. Okay, hal ini disebabkan untuk lebih memudahkan lagi akses bagi para responden memberikan maklum balas yang lebih dipercayai. Memandangkan item gaji bercirikan ataupun bersifat perspektif individu, responden yang digaji boleh menjawab soal selidik ini melalui pendekatan iaitu secara bautan, iaitu link dan Google Form yang telah diedarkan, supaya proses pengumpulan data ini mendatangkan kemudahan buat responden dalam pemberian maklum balas yang lebih dipercayai. Jadi, data yang diperoleh akan diproses bagi memudahkan proses untuk mendapatkan rumusan sekaligus menjawab objektif dan penyataan masalah yang telah dinyatakan dalam kajian ini. Kaedah atau cara yang kami gunakan adalah melalui analisis data SPSS, iaitu pakej statistik bagi social science untuk menganalisis segala data yang diperoleh. Oleh hal yang demikian, kerana kaedah analisis data SPSS merupakan antara kaedah yang terbaik dan sesuai untuk menganalisis data daripada pendekatan yang digunakan di dalam kajian ini, iaitu kaedah kuantitatif. Nilai min bagi setiap item yang terdapat di dalam borang soal selidik akan dihasilkan oleh SPSS dengan teknik yang lebih mudah. Kandungan soal selidik ini dibagikan kepada tiga bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, faktor persekitaran yang mempengaruhi tahap stres, dan bahagian C, iaitu faktor personaliti individu yang mempengaruhi tahap stres. Untuk bahagian A, ianya dilengkapi dengan maklumat responden yang merangkumi jantina, tahap pendapatan ibu bapa, bilangan adik-beradik, umur fakulti dan tahun pengajian. Bahagian B bertujuan untuk mengenal pasti apakah faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar berdasarkan faktor persekitaran melalui item yang berkemungkinan menjadi punca utama bagi tahap tekanan yang mereka hadapi. Untuk bahagian C, ia bertujuan untuk mengukur sejauh mana
tahap tekanan yang dihadapi oleh pelajar berdasarkan personaliti individu tersebut yang bersifat lebih subjektif mengikut kebolehan seseorang individu dalam menangani hal ini. Bahagian B dan C adalah bertujuan untuk menjawab kepada objektif kajian. Bahagian B mempunyai item yang mempunyai kaitan dengan pembelajaran pelajar, dan bahagian C memfokuskan kepada personaliti individu dan tanggapan mereka sendiri. Kaedah menjawab untuk setiap item ini adalah ditentukan berdasarkan dalam bentuk skala Likert, iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Tidak pasti, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Kaedah ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada responden untuk menilai pada tahap manakah mereka bersetuju dengan kenyataan yang telah diberikan. Seterusnya, bab 3 merupakan dapatan kajian. Baiklah, kita beralih kepada demografi responden, di mana di sini kita dapat lihat kami membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu merupakan jantina, tahun pengajian dan juga fakulti. Okey, seperti yang kita lihat, jantina diwakili oleh perempuan sebanyak 56.7% dan juga 43.3% yang diwakili oleh bilangan lelaki. Okey, untuk tahun pengajian pula, sebanyak 26.7% diwakili oleh perempuan dan sebanyak 73.3% diwakili oleh bilangan lelaki. Dan seterusnya, fakulti ini telah juga membuktikan di mana kami telah menjalankan kajian ini untuk Fakulti Pengurusan Teknologi dan juga Perniagaan. Baiklah, seterusnya beralih kepada ujian normaliti data. Baik, berikut adalah merupakan jadual yang menunjukkan ujian normaliti bagi data yang mewakili kedua-dua faktor, iaitu faktor persekitaran dan juga faktor personality individu. Baiklah, kebiasaannya ujian Shapiro-Wilk ini sesuai untuk digunakan pada saiz sampel yang sedikit seperti saiz 50 dan juga ke bawah, di mana bilangan responden kami adalah seramai 30 orang. Baiklah, ujian Kolmogorov pula digunakan untuk sampel yang bersaiz besar seperti 50 dan ke atas. Di sini kita dapat lihat ujian Shapiro-Wilk ini amat sesuai digunakan dalam penyiasatan ini kerana saiz sampel adalah amat sesuai dengan bilangannya, dan didapati bahawa taburan data bagi kedua-dua faktor adalah normal kerana nilai P signifikan lebih besar daripada 0.05, di mana seperti yang kita dapat lihat, nilai signifikan bagi faktor persekitaran adalah sebanyak 0.588 dan juga faktor personality individu adalah sebanyak 0.232. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada graf selerakan faktor persekitaran, di mana seperti yang kita lihat, kita mempunyai satu graf garisan X yang dimulakan dengan 3.0 dan berakhir dengan 5.5, di mana ia meningkat sebanyak 0.5, dan juga garisan Y di mana ia bermula dengan negatif 3 sehingga 3, di mana ia akan meningkat sebanyak 1. Okey. Hasil daripada plot yang telah dijalankan adalah berdasarkan dengan ujian normaliti data yang dapat menghasilkan satu kecenderungan yang meningkat. Kita beralih pula kepada graf selerakan bagi faktor personality individu, di mana kita dapat lihat untuk garisan X, ia seakan sama di mana ia bermula dengan 2.5 sehingga 5.5, ia akan meningkat sebanyak 0.5, dan juga garisan Y yang bermula dengan negatif 3 dan berakhir dengan 3 yang menunjukkan ia meningkat sebanyak 1. Baiklah, hasil daripada plot ini berdasarkan atas ujian normaliti data yang telah dijalankan, di mana kita dapat lihat ia lebih berselerak berbanding dengan faktor persekitaran, di mana ia juga menunjukkan satu kecenderungan yang meningkat. Tahap dan faktor stres. Jadual ini menunjukkan iaitu ukuran tahap stres yang mendapat sumber daripada adaptasi daripada Nurul Fahidah Abdul Rahman pada tahun 2018. Skor min yang terdapat pada jadual ini iaitu 1 hingga 2.39 tahap stres iaitu tahap rendah, manakala tahap stres yang kedua iaitu tahap sederhana sebanyak 2.40 hingga 3.79, manakala yang terakhir sekali iaitu tahap stres yang tertinggi 3.8 hingga 5. Kita akan teruskan pada jadual
skor purata min keseluruhan bagi pelajar tahun 1 dan tahun 2 bagi Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan UTHM bagi faktor persetaraan yang berada dalam tahap tertinggi iaitu 4.06. Okey, bagi denominasi transformasi dan pensuturan silibus menunjukkan bahawa pelajar diberi tugas yang banyak dalam punca mempengaruhi tahap stres pelajar dengan nilai min sebanyak 4.17, dan yang kedua itu cara pengajaran berbeza oleh setiap guru juga menjadi satu faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar, kerana pelajar perlu memberikan lebih perhatian terhadap pembelajaran dengan data menunjukkan nilai sebanyak 4.47. Dan terakhir sekali iaitu dalam faktor persekitaran, beban tugas juga memberikan tekanan kepada pelajar kerana menurut item bagi dominasi lambakan tugas menunjukkan skor min tertinggi iaitu 4.30. Mari kita lihat pada jadual faktor personaliti individu yang mempunyai jumlah purata skor min yang tertinggi iaitu 3.79 bagi purata faktor personaliti individu. Okey, hasil dapatan ini juga menunjukkan faktor personaliti individu mempengaruhi tahap stres pelajar berpunca daripada tekanan menjadikan harapan keluarga dengan nilai skor min iaitu sebanyak 4.30. Manakala pelajar juga sedar bahawa masalah kewangan boleh mempengaruhi tahap stres di mana kesedaran untuk memilih antara keseluruhan keperluan dan kehendak dalam kalangan pelajar iaitu skor min sebanyak 4.43. Manakala seterusnya kita akan teruskan pada pelajar sering diberikan masa yang singkat untuk menyiapkan tugasan iaitu skor min 3.77. Manakala yang terakhir sekali iaitu sikap pelajar sering yang menjadi punca berlakunya stres, di mana hasil dapatan kajian yang menunjukkan pelajar sering menyiapkan tugas pada akhir-akhir tugasan untuk menyiapkan submit pada lewat yang ditugaskan oleh mereka sebanyak skor min 3.73. Ini akan menunjukkan pelajar sedar akan perkara yang menyebabkan mempengaruhi tahap stres mereka. Ujian kolerasi faktor persetaraan dan personaliti. Apa yang kita melakukan daripada ujian tersebut iaitu kita akan menggunakan dua ting iaitu person correlation dan juga kita akan dapat R iaitu sebanyak 0.674 dan nilai signifikan adalah lebih kecil daripada 0.01 dan R juga iaitu 0.674 dan P lebih kecil daripada 0.061. Seterusnya merupakan bab 4, perbincangan. Perbincangan. Tahap stres berdasarkan faktor persekitaran pelajar. Data terkumpul bagi purata nilai min secara keseluruhan dalam faktor ini iaitu 4.06. Kesimpulan yang kita dapat lihat dalam faktor ini, faktor persekitaran terdiri daripada kaedah pengajaran guru yang berbeza, beban tugas yang banyak dan suasana yang tidak kondusif di samping transformasi dan persuturan silibus. Manakala untuk seterusnya iaitu faktor personaliti pelajar. Data terkumpul purata nilai min secara keseluruhan dalam faktor ini iaitu 3.79. Terdapat dua isu utama dalam faktor personaliti pelajar iaitu para pelajar menjadi harapan keluarga dan masalah kewangan juga antara salah satu faktor yang dihadapi menyebabkan pelajar harus berbelanja dengan lebih bijak. Bagi untuk kedua-dua faktor ini iaitu faktor persetaraan dan faktor personaliti pelajar, ujian yang kita jalankan iaitu ujian kolerasi berjumlah 0.67 dan nilai signifikan adalah lebih kecil dari 0.01. Keputusan yang dapat dibuat melalui kajian ini adalah kedua-dua faktor yang dikaji ternyata memberikan sedikit sebanyak kesan kepada tahap tekanan yang dihadapi oleh pelajar. Kaedah pembelajaran dan tugasan memainkan peranan yang penting serta kemahiran individu dalam mengatasi masalah ini. Oleh itu, pihak universiti memainkan peranan yang penting dalam mengekang isu ini dari terus berlanjutan. Antara langkah yang boleh diambil adalah seperti menyediakan perkhidmatan kaunseling dan mengadakan kempen minda sihat ataupun yang sebagainya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.